Saya tulis sendiri semua penghakiman, kata Muhammad Zaini. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan menolak permohonan Datin Sri Rosmah Mansor yang dikemukakan pada saat-saat akhir agar beliau menarik diri daripada mendengar kesnya. Hakim Muhammad Zaini mendapati Rosmah bersalah meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima suapan RM6.5 juta membabitkan projek solar hibrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau berkata pembelaan tidak berjaya menimbulkan keraguan nasabah terhadap semua tiga tuduhan. Hakim Muhammad Zaini juga menegaskan beliau menulis sendiri semua penghakimannya. Maaf kerana membuatkan semua orang ternanti-nanti. Saya gagal mencari orang yang sudi menulis penghakiman untuk saya, jadi saya terpaksa tulis sendiri. Saya harap unit penyelidikan maafkan saya, tetapi saya tidak membaca pendapat mereka. Sejujurnya, saya sentiasa melakukan sendiri tugas saya sesusah mana pun ia. Sesiapa sahaja boleh menyatakan pendapat masing-masing, namun yang penting adalah pendapat saya sendiri, katanya seperti dipetik bernama. Menurut Hakim Muhammad Zaini, dokumen yang kononnya penghakiman kes Rosmah yang bocor bukanlah alasan penghakiman yang disediakan olehnya dan beliau tidak akan menggunakannya dalam penghakiman. Saya telah melakukan kajian sendiri. Saya telah menulis 200 penghakiman setakat ini dan semuanya saya tulis sendiri. Ramai yang tidak menyedari betapa sukarnya tugas saya. Saya tidak mempunyai prejudis terhadap beliau, katanya seperti dipetik. Muhammad Zaini berkata keputusan dalam kes Rosmah adalah dibuat berdasarkan fakta dan undang-undang. Rosmah didakwa meminta dan menerima suapan daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding, Saidi Abang Samsudin. Rasuah itu diterima melalui bekas pegawai khas suaminya, Datuk Seri Najib Razak, iaitu Datuk Rizal Mansor sebagai ganjaran kerana membantu Jepak Holdings mendapatkan projek bersepadu sistem solar fotovoltaik hibrid serta penyelenggaraan dan operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion secara rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan. Rosmah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara bagi setiap kesalahan yang berjalan serentak dan hukuman denda RM970 juta. Jika denda gagal dibayar akan dikenakan tambahan 10 tahun penjara. Perbicaraan Rosmah berlangsung selama 42 hari dengan pihak pendakwa memanggil 23 saksi dan Rosmah hanya memanggil 2 saksi sahaja termasuk dirinya. Kes tersebut mula dibicarakan pada 5 Februari 2020 dan pada 18 Februari 2021 Rosmah dipanggil membela diri. Rosmah masih ada peluang sebanyak 2 kali untuk merayu, iaitu di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai mengesahkan siasatan dilakukan susulan aduan daripada Pegawai Undang-Undang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Ketua Unit Pendidikan berhubung insiden pembocoran dokumen penghakiman perbicaraan tersebut melalui sebuah blog. Dokumen tersebut adalah dokumen penyelidikan mengenai kes yang masih dalam pembicaraan dan merupakan pandangan unit penyelidikan sebagai rujukan kepada hakim, katanya dalam kenyataan. Susulan itu, polis membuka siasatan di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 kerana kesalahan membocorkan maklumat, Seksyen 203A Kanun Keseksaan kerana kesalahan mendedahkan maklumat dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 menyebarkan kenyataan jelek. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah dan Persekutuan Malaysia menegaskan perbuatan tersebut kononnya terjadi pembocoran maklumat penghakiman sebagai tindakan sengaja untuk menjejaskan integriti pengoperasian mahkamah dan pentadbiran keadilan. Kalau sekali, mungkin boleh dikata cuai. Kalau berulang dan melibatkan tertuduh daripada keluarga yang sama, maka dakwaan ia sebagai tindakan sengaja itu munasabah. Sebelum ini, blog yang sama telah menularkan kononnya keputusan penghakiman Najib Razak di Mahkamah Persekutuan bocor. Kenyataan tegas Hakim Muhammad Zaini bahawa beliau menulis sendiri penghakimannya dan tidak merujuk kepada pendapat unit penyelidikan harus dipuji dan dihormati. Sebaliknya, perbuatan menyemai syak wasangka kepada institusi kehakiman negara amat keji dan wajar diambil tindakan segera dan tuntas. Semoga pihak berkuasa dipermudahkan segala urusan untuk menyiasat isu ini agar tidak berulang. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.